Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang kepada kawan-kawan kita di Yuana TV. Alhamdulillah, kita hari ini akan menjalankan sesi baru, segmen baru dalam Yuana TV. Kita gelarkan ia adalah sebahagian daripada Usrah Show. Tapi hari ini kita panggil segmen ini khas untuk kawan-kawan di Yuana TV. Segmen khas ini adalah, namanya kita gelarkan Fiqh Madani. Bersama kita punya Ustaz, orang kata Ustaz hebat, orang kenal, orang kata popular, Ustaz Wanji. Ya, kita Ustaz Wanji, lambai sikit Ustaz. Sini, kamera Ustaz sini. Oh, sini. Ya. Ustaz apa khabar? Baik, alhamdulillah khair. Ya. Ustaz tak makan kan? Hari ni puasa Jangan salah jawab Salah jawab nanti kantoi. Okey, kita hari ni nak, orang kata episod pertama ni kita nak ceritalah sedikit macam mana, orang kata apa konsep program ni Ustaz. Ya. Macam mana dalam gambaran Ustaz bila kita, orang kata kita hubungi Ustaz untuk buat show macam ni. Macam mana gambaran Ustaz untuk bawa program ini ke depan? Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasihlah sebab jemput, dan insya-Allah ada lanjutan lagi seterusnya, dan kita akan bincang banyak tajuk lah pada permulaan ni. Kita bermula dengan apa yang kita nak bincang lah pada petang ni, berkait dengan ekstremis kan, insya-Allah. Okey, berkenaan dengan program Yuana ni, antara benda yang saya fikir apabila dijemput adalah macam mana kita nak mengangkat naratif berkenaan dengan Islam. Sebab kita pun terima satu hakikat yang dah berlaku pada hari ni, berkenaan dengan Islam itu dilihat dalam kerangka yang agak keras. Walaupun Islam itu hakikatnya diturunkan bukan begitu, kan? Sebab yalah, kalau kita orang belajar dalam bidang pengajian agama pun, perkara penting yang perlu dibezakan adalah, yang pertama adalah agama, yang satu lagi adalah mungkin terjemahan dalam bahasa Indonesia lah kot, keberagamaan. Ataupun dalam sebutan Arab dia panggil ad-din, satu lagi at-tadayyun. Ad-din agama tu, hakikat agama. Satu lagi at-tadayyun, keberagamaan, maksudnya cara bagaimana manusia interpretasi agama. Jadi yang tersebar dalam masyarakat kita di Malaysia ni, banyak yang keberagamaan tu, cara manusia interpretasi agama, menyebabkan agama tu hilang nilai hakikat bagi agama. Maka saya fikir kita anjur program macam ni, dan saya dijemput untuk dilibatkan. Saya rasa ini yang perlu kita selesaikan lah, kan? Untuk kita nak membentuk cara manusia dalam melihat agama, dan kita mahu kembali kepada hakikat agama itu diturunkan. Itu yang saya nampak lah. Okey. Tapi sebelum kita teruskan Ustaz, mungkin ada orang yang tak berapa kenal Ustaz lah. Kita anggap macam tu lah. Mungkin Ustaz boleh cerita sedikit latar belakang Ustaz, pengajian di mana. Dan setahu saya sekarang ni Ustaz sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD. Topiknya saya biar Ustaz explain lagi. Tapi boleh Ustaz cerita sedikit latar belakang Ustaz? Ya, nama saya Wanji bin Wan Husin. Saya asal daripada Pasemah, Kelantan, tapi dibesarkan di Selangor lah. Jadi sebab itulah kalau orang dengar saya bercakap, orang tak pernah kata saya orang Kelantan. Tapi kalau saya jumpa orang Kelantan, boleh kecek lah. Kecek Kelantan hangit lah. Boleh Alex ya lah bunyi dia. Buang pos ya. Jadi saya pendidikan daripada awal di Sungai Buloh, Selangor lah. Maksudnya tadika, sekolah rendah. Tapi bila peringkat menengah, masa umur saya 13 tahun, saya belajar di Kelantan balik. Di Kelantan, saya hafal Quran kat sana. Lepas tu saya belajar di pondok Lubuk Tapah, Pasemah, Kelantan, belajar pondok. Pondok Lubuk Tapah Allahyarham Tuan Guru Haji Abdullah, ayah pada mufti wilayah sekarang tu. Dia tu anak dia lah. Itu tugu saya. Saya sekali dengan dia masa di pondok dulu. I see. Lepas tu, yalah, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi lebih sikit lah kemampuan. Saya boleh sama belajar ke Pakistan. Dari Pakistan tu hampir 4 tahun duduk kat Pakistan. Lepas tu saya belajar di Al-Azhar, Mesir. Alhamdulillah. Di Al-Azhar, Mesir. Di situlah bermulanya sarjana muda lah, bidang syariah Islam. Lepas tu saya balik.
Saya mula-mula sambung master dekat UKM tapi tak sempat habis sebab tak boleh bayar yuran. Masa tu saya ada masalah kewangan Lepas tu bila agak okey sikit lah kewangan ni, boleh sambung belajar. Alhamdulillah saya sambung belajar dekat UMK Kelantan juga. UMK Kelantan. UDMC Malaysia Kelantan. Saya buat kajian satu teori dalam maqasid syariah lah. Kan, tentang macam mana nak apply. Ada satu teori namanya Fathul Dhara'i dalam isu-isu fiqh dekat Malaysia. Terutama berkenaan dengan isu-isu ada orang Islam yang kerja kat kilang arak. Ini kes kat Selangor. Kan? Kilang. Faham. Lepas tu ada kaitan dengan isu orang Islam masuk dalam gereja-gereja rumah ibadat dalam kerja dakwah. Itu antara kajian saya lah pada masa tu. Itu menarik tu nak cerita nanti. Itu master saya lah. Lepas tu saya buat PhD, saya sambung. Alhamdulillah lah, dah siap dah. Cuma dalam tunggu proses untuk nak viva lah, insyaAllah. Sedikit masa lagi Di mana tu Ustaz? Buat UMK juga. UMK juga yang sama juga. Alhamdulillah. Hampir nak viva dah ni. Tunggu viva lah insyaAllah. Doa lah mudah-mudahan dalam bulan 6, bulan 8 insyaAllah lah kot. Lepas tu boleh panggil Ustaz Dr. Wanji lah insyaAllah. Tak payah panggil, tak apa. Jadi kajian saya tu lebih pada teroris, counter teroris. Itu menarik nak dengar tu. Ekstremis lah berkaitan dengan agama lah ni. Saya buat kajian tentang bagaimana orang Islam di Malaysia, bukan Malaysia je, maksudnya Nusantara. Maksudnya orang Melayu yang beragama Islam di Malaysia, Indonesia dan Thailand. Yang mereka ni terlibat dengan teroris, punca ni di mana dari sudut agama. Mungkin termasuk dengan Mindanao sekali? Adakah termasuk? Tak. Saya hanya betul-betul, tapi banyak fokus kepada orang-orang Malaysia lah. Malaysia saja. Fokus di Malaysia lah. Tapi ada juga di Indonesia pun ada. Thailand pun ada. Tapi di Mindanao pun saya tak ambil tahulah. Saya hanya tahu orang terlibat dan kenapa dia terlibat, dan macam mana kita nak counter pentafsiran agama ni yang menyebabkan jadi macam tu. Jadi saya ni buat satu teori lah. Saya buat satu metodologi macam mana kita nak counter cara pentafsiran agama dia. Itu saya punya kajian. Menarik. Jadi ialah kita tahu bila dah terlampau ekstrim ni di Malaysia ni, kalau orang kata macam kes Alamat Unah satu masa dulu kan, bila dia dah mengangkat senjata tu, dia seolah-olah mengisytihar perang kepada Yang Tuan Agong lah kan. Betul. Jadi boleh dihukum khianat lah macam tu kan. Jadi kita tak nak lah anak muda sekarang ni yang macam ada bibit-bibit tu Ustaz macam ke arah nak menuju ke ekstremisme tu. Kita harap dengan kajian Ustaz ni mungkin sikit sebanyak boleh membantu untuk kita meluruskan balik lah anak-anak muda ni yang macam dah macam terpesong landasan tu, yang kita takut tu lah satu hari nanti macam tu. Sebenarnya kalau saya punya kajian dibuat pada tahun 2016 daripada satu institusi kajian di Indonesia. Dibandingkan di antara Malaysia dengan Indonesia, kajian didapati keterlibatan segi peratusan. Peratusannya bukan angka. Sebab angka Indonesia jauh lagi banyak lah, sebab negara je ramai kan. Betul. Tapi segi peratusan, kita ni lebih kuat terlibat 8 kali ganda daripada Indonesia. Segi peratusan. Sebenar 8 kali ganda. 8 kali lagi hebat daripada Indonesia. Lagi banyak 8 kali ganda daripada Indonesia dari sudut peratusan. Kita tak kata angka sebab angka diorang lagi ramai. Faham? Tapi bila kita sebut segi peratusan 8 kali ganda lagi hebat daripada Indonesia, sebenarnya kita tengok apa yang berlaku di Indonesia pun agak menakutkan. Kita tengok kan ada bom-bom tertentu. Betul. Di Malaysia diorang tak buat dekat sini, tapi diorang pergi dekat luar. Macam contoh pergi ke ISIS. Dan saya kenal beberapa individu yang pergi tu. Dan Ustaz pernah kenal? Pernah kenal. Sebelum dia orang pergi tu? Saya bagi nasihat, jangan. Sebenarnya tak betul, tapi dia orang marah kita balik lah. Masalah besar saya ni ialah terutama era kita ingat balik dalam mula-mula timbul ISIS tak ISIS ni. Parti Keadilan ni antara yang dituduh sebagai liberal. Saya difitnah sebagai liberal. Dan saya ni orang Parti Keadilan. Jadi bila saya cakap janganlah pergi, engkau liberal. Macam tu pula. Dia orang anggap macam tu, dituduh macam tu terus. Kau memanglah tak setuju sebab kau liberal. Asal tak ada kaitan pun. Tapi sebab ialah beban tu fitnah. Jadi kita nak bagi tahu dia orang jangan. Jadi susahlah. Faham? Jadi isu dia. Tapi watak-watak tu, adakah Ustaz kenal dia orang tu semasa dia orang dah terlibat macam tu, ataupun Ustaz kenal sebelum dia orang terlibat? Sebelum lagi. Maksudnya dia orang macam mana dia orang boleh ke arah situ Ustaz? Dia orang boleh pergi ke situ ni yang pertamanya konsep negara Islam sebenarnya. Dia orang inspirasi daripada idea negara Islam. Satu. Yang kedua,
kalau segi tokoh, diorang ni banyak terpengaruh dengan pemikiran Syed Qutb. Okey. Syed Qutb. Sebab Syed Qutb ni dia telah mempopularkan beberapa istilah-istilah yang dijadikan doktrin agama yang sebenarnya doktrin itu tidak pernah diangkat oleh ulama-ulama sebelum tu. Okey. Okay. Contoh macam konsep masyarakat itu hanya dua, masyarakat Islam, masyarakat kafir. Jadi maka pada zaman dia sebagai orang di Mesir, orang tanyalah dia, Mesir ni macam mana pula? Sebab kau kata masyarakat ni dua, Islam dan kafir kan. Dia tak guna istilah kafir lah, dia guna istilah jahiliah. Tapi dalam pemaknaan kafir. Jadi dia kata Mesir ni walaupun pemerintah dia orang Islam, tapi dia jahiliah. Maka dia bawa pada naratif lanjutannya adalah kita kena tukar negara ni kepada masyarakat Islam, bukan masyarakat jahiliah. Okey, mekanisme dia apa? Persoalan dia. Mekanismenya dakwah lah apalah sekali sampai boleh angkat senjata. Tu yang jadi problem pemikiran teroris tu. Dia bermula daripada ekstremis, lepas tu dia pergi pada teroris. Kita kena beza tu, orang ekstrem belum tentu lagi dia teroris, ekstremis belum tentu lagi teroris. Tapi nak jadi teroris mesti ekstremis dulu. Okey, faham. Dia pemula situ. Tapi kalau kita cek orang-orang yang terlibat itu kat mana permulaan bagi idea itu, mesti bermula dengan tajuk idealisme negara Islam. Tu asal dia lah. Kalau kita cek, kita interview, kita tanya, dia ada lagi Syed Qutb, nama-nama yang mesti dipegang. Syed Qutb, Abu Alam Maududi, kan? Sebab ni lah tokoh-tokoh yang mengangkat wacana negara Islam. Cumanya bila dibawa dalam kerangka negara moden kan, dia macam ni, konsep negara dulu dengan sekarang tak sama. Dulu dinasti, kan? Lepas tu kita ada 3 dinasti besar dalam sejarah orang Islam, Umawi, Abbasi, Osmani, kan? Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, Osmaniyah. Jadi bila jatuh konsep dinasti, di situ tu bermulanya negara orang Islam ni mengamalkan sistem negara demokrasi. Tapi macam mana dia orang nak angkat wacana negara Islam, padahal dulu dinasti, sekarang ni adalah demokrasi. Itu yang jadi isu dia. Jadi dia orang nak apply, dia memang jadi problem. Nak adaptasi memang akan jadi masalah. Akhir sekali menggunakan line-line yang agak ganas, daripada ekstremis dah jadi teroris. Itu yang berlaku lah. Sebab itu nama dia pun Daesh ataupun ISIS, Islamic State Syria Iraq. Nama pun Islamic State. Daesh, Daulah Islamiah. Nampak? Dia itu sebenarnya wacana, tapi ramai orang tak tackle tajuk ni. Di Malaysia sendiri pun bila nak lawan geng teroris, dia tak tackle tajuk Daulah Islamiah. Dia pergi tackle dengan tajuk yang agak CP-CP, Wahabi tak apalah. Dia Wahabi ni mungkin tapi bukanlah itu yang paling kuat. Kalau kita boleh letak dari segi peratusan pun, faktor peratusan yang orang boleh jadi teroris dengan tajuk Wahabi ni mungkin dalam 10% je. Tak tinggi sebenarnya. Yang banyak berbaki tu adalah tajuk negara Islam. Itu sebenarnya. Okey, tu kajian-kajian ustaz tu kat situ lah tu. Banyak punya PhD tu. Wah. So boleh cerita sedikit ke? Apa orang kata apa hasil kajian tu? Ataupun rahsia lagi? Boleh, tak ada apa-apa. Benda ilmu ni tak ada rahsia kan. Saya punya kajian ni adalah saya menggunakan metodologi ilmu hadis. Macam mana kita nak kritik pentafsiran orang teroris terhadap Quran dan hadis. Sebab orang teroris ni, dia orang baca Quran, dia orang baca hadis. Contoh bila dia baca Quran, waqtuluhum haitsu thaqiftumuh wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum wal fitnatu akbar min al-qatl, ayat Quran kan. Bunuhlah orang kafir di mana saja kamu jumpa. Kan masalah. Jadi dia ambil literal text. Dia faham macam tu kan. Sebenarnya betul ke ayat tu cerita macam tu? Sebab dalam tradisi pengajian ilmu tafsir Quran, antara benda penting kita kena faham ayat Quran itu adalah asbabun nuzul, sebab turun ayat. Dan kita kena tahu hubungan ayat sebelum dengan ayat yang selepas, ataupun dalam istilah ilmu tafsir dia panggil siyaqul ayat wa sibaquha. Ayat sebelum dan ayat selepas. Masalah orang teroris dia tak ada ni. Dia tak ada. Disiplin tu tak ada. Jadi dia baca, ni ayat tu. Kalau kita tawak, kita berdosa lah sebab tak ikut Quran. Macam tu pula kan. Dia anggap macam tu. Itu cara tafsiran dia. Jadi saya ni cuba nak perjelaskan sebenarnya cara kau tafsir macam ni salah ni. Makanya bagi orang yang tak terlibat lagi, bila orang tak terlibat lagi, bila dia dengar orang teroris syarah Al-Quran macam tu ataupun syarah hadis macam tu, macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak counter? Macam mana kita nak kita nak persoalkan balik? Kita nak ragukan pentafsiran itu. Itu saya punya kajian tu. Jadi saya buatlah metodologi tu. Metodologi
ambil daripada ilmu hadis. Dia panggil naqdul matnil hadis. Manhaj kritik matan hadis. Nama metodologi itulah. Kritik matan hadis. Okey. Saya buat 3 kaedah penting lah. Jadi kalau orang kuasai 3 kaedah ni, insya-Allah dia boleh tahu macam mana nak jawab orang teroris punya argument. Itu menarik tu. Okey. Saya punya tesis lah. Boleh, tapi orang awam macam orang yang macam contoh yang tak belajar boleh faham. Boleh faham. InsyaAllah boleh faham. Saya memang metodologi untuk memudahkan. Alhamdulillah sebab saya memang tak faham bahasa Arab lah Ustaz. Jadi kalau boleh faham je tu memang cantik lah untuk kita argue balik lah kan. Memang kaedah tu memang mudah. Saya memang cari dia memang asal kaedah tu susah. Cuma saya cuba nak memberikan cara mudah orang fikir. 3 kaedah sebab asal benda tu sampai 15-16. Saya simpulkan ringkas. Jadi kalau kau ada 3 perkara dalam otak kau dengar, kau tahu macam nak jawab. Macam tu. Itu asal saya punya kaedah yang saya cadangkan tu. Okey, alhamdulillah. Macam menarik tu. Okey. Right, so hari ni saya ceritanya ustaz ada nak cerita pasal satu ayat Quran ni surah An-Nisa ayat 171. Ini ada kaitan dengan orang kata ekstremis, ekstremism jugalah kan. Jadi boleh ustaz explain sikit? Ayat yang kita baca ni surah An-Nisa ayat 71. Surah An-Nisa ni asal ceritanya berkait dengan perempuan. Perempuan. Sebab sebelum surah An-Nisa ni surah Al-Imran. Al-Imran ni merujuk kepada keluarga Nabi Isa AS. Bila sebut Nabi Isa, tak boleh lari daripada seorang perempuan namanya Maryam. Jadi tidak heran lepas daripada surah Al-Imran adalah surah An-Nisa, cerita pasal perempuan kan. Selepas cerita pasal Nabi Isa, cerita pasal mak dia pula, Maryam kan. Itu orang kata kaitan ayat lah. Cuma bila sebut bila menyebut berkenaan Nabi Isa AS, dia tak boleh lari pada satu tajuk, Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni merujuk pada 2 lah, sama ada orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Jadi bila kita tengok dalam ayat 171, dia tak heran. Dia mula dengan ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Wahai ahli kitab lah. Kita permulaan dekat situ kan. Lepas tu dia sambung ayat, dia kata la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampau dalam agama kamu. Jadi kalau kita faham apa kritikan besar Al-Quran terhadap agama yang lain daripada Islam kan. Kita kena terimalah satu hakikat. Islam ni dia datang, dia bukan semata-mata datang untuk menjadikan manusia jadi baik sahaja. Satu lagi dia adalah dia cuba nak membetulkan fakta-fakta yang telah diselewengkan. Ini Islam datang. Sebab tu kalau kita baca Quran ni akan menjelaskan fakta-fakta salah daripada agama lain, dan dia jelas inilah fakta yang sebenar. Itulah sifat bagi Quran. Jadi antara masalah besar yang telah berlaku kepada agama-agama yang lain daripada Islam sebelum zaman Islam sebelum era Islam adalah mereka terlalu melampau dalam melihat guru-guru mereka. Jadi apa sahaja yang datang daripada guru mereka itu adalah kebenaran, walaupun kadang-kadang lain dengan kehendak Tuhan. Sebab guru ni bila bercakap kadang-kadang atas kepentingan peribadi dia. Dia bukan atas apakah agama kata macam ni. Saya tengok macam merugikan, maka dia create pentafsiran dia dan dia anggap inilah agama. Jadi bila dia buat macam tu, tindakan itulah yang Quran kata melampau dalam beragama. Dan kalau kita fikir pun sebenarnya hampir sama berlaku pada orang Islam juga. Ya, nampak betul. Orang Islam ni kadang-kadang ustaz-ustaz kita dia bercakap bukan base pada fakta agama. Dia bercakap ni bukan atas kepentingan agama, tapi dia bercakap atas kepentingan diri dia. Lepas tu dia anggap inilah agama dan dia goreng agama dengan diri dia ataupun dengan kelompok dia jugalah. Kelompok dia kan. Sama ada dia ataupun kelompok dia dan atas kepentingan lah. Kan? Jadi atas kepentingan dia, bukan kepentingan agama. Lepas tu dia pergi kata ini agama. Ini susah tu. Ini agama. Bila kata ini agama, pengikut ni pula dia tak ada disiplin ilmu. Dia tak ada pengetahuan ilmu. Makanya dia kata betul dah. Ni adalah agama. Ikut je lah kan. Tu Tuhan tegur tu, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampau dalam agama kamu. Tapi memang kalau kita baca Quran, memang Tuhan memang ada cerita macam tu. Contoh macam fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Allah Taala kata celakalah mereka yang telah tulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka dakwa itu datang daripada Allah. Maksudnya mengubah dia ambil kitab, dia tukar atas kepentingan dia. Dia kata ini daripada Tuhan ni, kata ni Tuhan punya ni. Jadi kena ikut ni. Tapi Allah Taala sebut liyashtaru nabihi samanan qalila. Tujuannya adalah untuk nak membeli kebenaran itu dengan harga yang murah. Kepentingan dia tu kan. Itu Quran cerita sebenarnya. Jadi bila kita sebut ekstremis agama, sebenarnya di situ ada kaitan dengan 2. Satu golongan yang berkepentingan, satu lagi golongan yang naif.
yang berkepentingan itu tokoh-tokoh agama lah. Dia ada kepentingan dia. Tapi anak ni pengikut. Kita pun berlaku sebenarnya dalam dunia hari ni. Kalau kita fikir, kenapa orang boleh ikut, kenapa ada yang melakukan tindakan-tindakan ekstremis, datang pentafsiran daripada orang agama. Jadi kita cek, kenapa orang agama boleh tafsir lagu tu? Kita cek di sebaliknya, memang ada kepentingan agama, ada kepentingan yang dia nak bawa, yang dia ada interest dia nak dapat kan. Lepas tu kita tengok pada pengikut-pengikut dia pula. Pengikut-pengikut dia bukan orang yang faham betul. Ya, semua naif lah, pengikut je. Lepas tu bila kita baca Quran, Tuhan menceritakan tentang kelompok dua jenis ni. Satu kelompok tokoh agama yang ada berkepentingan, satu lagi adalah pengikut yang naif. Kita apply dalam kehidupan kita pada hari ni, memang itulah realiti. Betul lah Quran tu datang dari Tuhan lah, kan? Cuma orang tak nampak sebab tak pernah kaji tu ya. Kalau kaji teliti akan jumpalah 1001 rahsia daripada Tuhan. Itulah alhamdulillah tu. Tapi yalah, kita dah cakap pasal ekstremisme ni kan. Contoh ustaz yelah, selama ni macam ustaz duk jumpa orang yang ke arah itu. Macam mana ustaz? Yelah, memang contoh kalau dia orang tak tahu ustaz orang parti tertentu macam mana ustaz nak, orang kata, nak mengajak dia balik? Cara-cara tu. Okey, saya ada satu pengalaman jumpa orang teroris kan. Bahkan dia pernah kena ISA. Okey. Dia pernah kena ISA. Dia teroris bukan di Malaysia lah. Dia buat di luar. Dia balik Malaysia, dia kena tangkap. Lepas tu duduk ISA. Ini cerita dalam tahun 2008 macam tu lah. Okey. Lepas tu dia masuk ISA. Bila dia masuk ISA tu lama tak? 4 tahun tak ISA. Dia keluar. Jadi saya jumpa dia sebab saya nak interview dia lah. Nak tengok adakah masih dia pemikiran dia macam mana. Macam tu lah asalnya kan. Bila, yalah, orang macam saya ni ada orang kenal. Ramai orang kenal kadang. Kita tak kenal dia kenal kita kadang kan. Cuma bila jumpa dia, ni Wan Ji ni kenal lah, dia ni macam ni kan. Dia dah ada setting siap. Dia dah Wan Ji ni baik. Tak apalah, itu cara fikir dia pasal kita kan. Jadi saya tanyalah, dah kena ISA 4 tahun sebab dikatakan sebagai teroris. Masa tu Al-Qaeda kan? Masa tu Al-Qaeda bising pasal tajuk Al-Qaeda kan. Sebenarnya macam mana? Dia memberi jawapan yang cukup menakutkan. Saya ada bawa seorang kawan juga. Masa tu kawan tu jadi temenung. Macam tu lah kan. Saya tanyalah, macam mana Syekh kan? Yalah, kami orang yang pendidikan agama ni kadang-kadang sembang panggil Syekh kan. Syekh, macam mana Syekh gitu kan. Macam mana Syekh, SA apa. Dia boleh kata apa? Tak ada lah, Hindu ni kita kena bunuh lah. Alamak, macam tu lah. Macam tu kita ingat kau duduk SA tu keluar dah okey dah. Rupanya tak okey lagi. Masih macam tu Masih ada lagi dalam otak dia tu fikiran. Dan itu juga antara sebab saya nak buat kajian ni. Kajian taksif PhD saya tu antara sebab saya jumpa orang macam tu lah. Saya rasa macam orang masuk SA tu sebenarnya tak berjaya pun. Tak berjaya mengubah dia punya pemikiran. Dia mungkin depan polis dia kata he, tapi luar dia lagi cara fikir dia simpan ni kan. Jadi bila dia bagi tahu macam tu, saya fikir macam mana kita nak buat macam tu. Kita biar dia bercakap. Masa dia bercakap tu kita tengah cari point kan. Duk cari-cari tu saya tanya soalan dekat dia lah. Kita ada dua logik lah. Yang pertama, Hindu masuk Islam. Satu lagi, bunuh orang Hindu tu. Mana lagi baik antara dua tu? Dia pun fikir masuk Islam lah, sebab tu tak boleh bunuh. Dia kata kan. Ya, ada pilihan lain. Pilihan yang bagus-bagus kan. Jadi susah. Jadi membunuh itu adalah jalan yang senang. Berdakwah itu jalan yang susah. Tapi pahala besar tu pada kita berdakwah. Jadi sebab tu tak boleh nak bunuh, kita kena dakwah dia kepada agama Islam. Jadi dia tu bila kita lontar macam tu dia agak termenung fikir kan. Jadi tak apalah, perjumpaan pada malam itu saya dengan dia adalah beberapa fasa tertentu dalam kurang lebih 3 tahun 4 tahun kemudian berjumpa boleh. Bila jumpa tu kita pun teringat yang kita berbual 4 tahun lepas tu. Kita tanya dia macam mana, nampak dia dah lain. Jadi saya fikir mungkin kita tersilap nak kita mungkin tak ada cara yang terbaik untuk kita nak communicate dengan dia, untuk kita ubah cara dia fikir. Kita hanya tekan dia, kita letak undang-undang pada dia. Sebenarnya itu tak mengubah pun cara fikir dia. Bahkan dia rasa dia dizalimi. Dia rasa dia dizalimi, aku kena saya dizalimi, aku bawa jalan ke dia fikir macam tu tu. Betul, fikrah dia tak pernah berubah. Faham kan? Maksudnya kita dekat negara hari ni, negara kita ni cuba nak counter orang teroris. Dia tak ubah cara berfikir, tapi tekan dia dengan undang-undang.
Jadi dia merasakan diri dia adalah dizalimi dan dia kekal mengatakan dia adalah golongan yang benar. Kita sebenarnya yang paling penting ubah cara dia berfikir. Walaupun proses tu mungkin lama. Tapi pada saya penting. Itu penting. Kena buat. Dan saya tak anggap benda tu mustahil. Saya rasa boleh. Jadi atas pengalaman itulah antara sebab saya fikir memang kena buat satu metodologi. Kaedah berfikir, ajar kepada terutama orang teroris tu lah, biar dia faham. Oh, macam ni cara fikir agama. Last kali dia boleh melarikan diri daripada teroris dia, amalan teror dia tu. Dan dalam masa sama kita kena masukkan metodologi tu dalam fikiran rakyat Malaysia supaya rakyat Malaysia ni boleh selamatkan diri daripada terlibat teroris tu, amalan teror tu. Tapi macam tadi berbalik pada soalan yang awal tadi, Ustaz cerita pasal 8 kali ganda tu. Bila kita tahu penduduk Indonesia tu sebenarnya tak salah saya 10 kali ganda kot. 10 kali ganda. Malaysia 30 juta. Indonesia dengan 300 juta. Bukan macam tu. So maksudnya 10 kali ganda lah kot. Lebih kurang macam tu lah. So kalau 8 kali ganda keterlibatan segi peratusan tu, maksudnya hampir sama dengan jumlah penduduk di Indonesia 10% tu. Macam tinggi lah sebenarnya di Malaysia. Tinggi. Sebenarnya orang Malaysia, saya punya hipotesis lah. Saya tak kata tesis. Sebab tesis saya tu yang saya buat ni bukan kajian kenapa orang Malaysia lebih tinggi daripada Indonesia. Itu bukan kajian saya. Tapi bila saya baca data-data tu, saya macam ada satu hipotesis. Hipotesis saya tak kata tesis sebab saya tak buat kajian. Saya tak ada mengolah data tu, tak ada. Walaupun saya ada data. Saya baca data-data tu. Jadi yalah, bila nak baca data satu tajuk, mengolah data satu tajuk yang lain. Dia ada metodologi dia pula kan. Sebab kajian saya ni banyak kepada pentafsiran mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Itu kajian sebenarnya tesis. Tapi bila sebut tentang, bila saya baca data-data orang-orang Malaysia dan orang Indonesia yang terlibat dengan teroris, saya baca data, saya ada satu hipotesis. Hipotesis saya, orang Islam di Malaysia memahami agama Islam tu dalam gambaran politik. Berbeza dengan orang Indonesia memahami agama dalam gambaran pesantren. Pesantren pondok lah kan. Beza dia. Contoh semudah. Kita dekat Malaysia ni, kita kenal nama Allahyarham Tok Guru Nik Abdul Aziz. Betul, setuju. Dia ada pondok. Dia ada pondok. Tapi kalau orang sebut Nik Aziz, nombor satu yang terpamir dalam otak kita ni, pondok dia ke dia ahli politik? Ya. Dia ahli politik. Parti politik dia. Parti politik. Betul. Tu jadi. Dia ada pondok? Ada. Rusila tu lah. Kan? Tapi kalau orang sebut Haji Hadi, otak kita nombor satu keluar apa? Politik punya isu lah. Dia politik. Padahal dia ada pondok. Pondok tak nampak. Kan? Maksudnya orang Malaysia bila sebut Tuan Guru, dia akan terpamir nombor satu ni. Parti apa dia ni? Tapi berbeza kalau kita pergi di Indonesia. Gus Dur pernah jadi Presiden Indonesia. Tapi kalau orang sebut Gus Dur, nombor satu orang fikir dia bukan orang politik. Orang fikir dia orang pesantren. Kita orang Malaysia lah mungkin kata dia ni orang politik sebab kita dah terbiasa dengan dia melalui tajuk politik. Betul. Tapi orang Indonesia kata dia orang pesantren. So tu ilmu saya baru tahu tu. Dia orang pesantren. Kan dia kan cucu kepada Kiai Hashim Syari, pengasas kepada Nahdlatul Ulama Indonesia. Dia tu cucu dia. Kan Gus Dur. Dia walaupun dia daripada dia masuk politik lah. Daripada pesantren dah popular dengan pesantren. Lepas tu masuk politik menang. Tu Gus Dur. Jadi orang Indonesia dia memahami agama bukan daripada jalur politik. Dia memahami agama daripada jalur pondok, pendidikan agama. Berbeza dengan kita orang di Malaysia. Saya tak kata 100%, saya kata inilah peratusan yang majoriti. Bahawasanya orang Islam ni, orang Islam di Malaysia itu mereka itu melihat agama itu dalam jalur politik. Bila kita sebut teroris, saya sebut awal negara Islam. Itu politik. Politik lah tu. Betul. Jadi saya punya hipotesis, saya ulang banyak kali saya bukan sebut ni tesis. Ini sebagai hipotesis. Masalah besar kita ni apabila kita melihat agama daripada jalur politik. Kalau kita sebut orang pondok pun kita akan tanya, ni parti apa ya betul. Tu satu soalan tu. Selalu fikir. Selalu fikir. Berlaku. Jadi tak pelik agak kehadapan berbanding Indonesia dalam keterlibatan orang Malaysia dengan amalan teroris. Yalah, sebab bila teroris tu macam Ustaz cakap nak menegakkan negara Islam dan itu menuju melalui kuasa politik lah kan. Jalur politik lah kita selalu fikir kan. Okey. So orang kata terbuka minda saya ni Ustaz. Ini. Tapi bila kita cakap pasal ekstremis lagi lah kan. Adakah Ustaz rasa pendidikan daripada awal, adakah orang kata apa macam ni ibu bapa tu
pengaruh ibu bapa tu kepada anak-anak tu adakah besar ataupun macam mana pendapat ustaz? Ya, itu memang besar lah. Tapi kita kena terima juga satu hakikat. Ibu bapa itu dalam menerima agama pun ada kaitan dengan politik juga. Di Malaysia lah. Malaysia. Kan ibu bapa tu sendiri kalau dia kuat beragama, cuba kita cek. Kadang dia tu ada pengaruh politik sebenarnya yang menyebabkan jadi macam tu. Kan? Jadi pengaruh ibu bapa penting, tapi dalam masa sama saya lebih menganjurkan agama ni biarlah datang daripada jalur pendidikan. Biar datang daripada jalur pendidikan. Jadi bila disebut jalur pendidikan ni beragama secara faham, bukan beragama secara sentimen. Sebab bila politik dia lari sentimen. Dia sentimen. Betul. Itu Setuju. masalah dia. Yelah, bila kita cakap pasal sentimen ni, itulah bila orang tu berlainan parti politik, dia anggap musuh. dah ingat musuh lah. Allahu Akbar. Itu kadang-kadang kita susah nak cakap kepada orang-orang tu. Kita cuba nak fahamkan yang yelah, parti politik ni adalah suka hatilah kau nak pilih mana, nak sokong apa kan. Demokrasi. Tapi janganlah sampai menuduh orang tu sekian kan. Sampai kita kafir lah apa, hanya kerana berbeza parti politik. Munafik orang tu, kafir orang tu kan. Sampai ini problem besar sebenarnya. Problem besar daripada tahun 60-an kita dengar sampai sekarang masih ada lagi. Ya, dulu kita tahulah pertempuran antara dua parti besar lah di sebelah pantai timur macam di kampung asal ustaz kan. Sekarang ni lebih kepada parti-parti yang orang kata lebih moden sampai sekarang, contoh Parti Keadilan dituduh macam tu lah. Memang macam saya sendiri dituduh sebagai liberal. Kalau cek pun asas-asas terhadap tuduhan itu pun kerana faktor politik, bukan kerana pentafsiran agama. Saya ni belajar agama daripada kecil lagi. Daripada umur 13 tahun siap hafal Quran lagi. Quran pun kita hafal. Lepas tu mengaji di pondok lagi. Pondok tu apa tradisi kita tak belajar, syairahnya, fiqh syafi'inya apa kita belajar. Pergi ke Pakistan dengan mazhab Nabi pula kita belajar. Lepas tu pergi belajar pula dalam bidang hadis Nabi, belajar pula tafsir Quran. Pergi ke Azhar lagi. Tapi orang kata liberal. Kau pasal liberal aku ni. Aku ni mengaji agama daripada kecil lagi ni. Yalah. Tapi bila kita cek, di kat belakang tu ada tajuk tuduhan tu datang daripada orang politik kepada kita, sebab kita pula orang terlibat politik. Jadi macam tu kan. Tapi boleh saya tanya soalan? Sila. Mengapa ustaz pilih Parti Keadilan? Mengapa? Contoh. Soalan dia lah. Kenapa Parti Keadilan? Kenapa bukan parti yang lebih berteraskan agama? Kalau boleh ustaz ceritalah. Sebenarnya saya dulu PAS. Saya lepas dan saya pernah jadi AJK Dewan Ulama PAS Negeri Selangor. Okey. Dan jadi AJK dipanggil Lajnah Ulama Pelapis Dewan Ulama PAS Pusat. Dan saya menjadi timbalan fellow kajian Majlis Syura Ulama. Jadi dalam PAS ni yang paling tinggi ni adalah Majlis Syura Ulama dia. Mursyidul Am lah dia punya leader, spiritual leader dia kan. Jadi dia ada jawatan kuasa tu dia panggil Majlis Syura. Majlis Syura. Jadi Majlis Syura tu kat bawah dia ada satu badan penyelidik. Saya kat dalam tu lah. Timbalan, saya timbalan. Penyelidik tu lah. Penyidik. Masa tahun berapa tu? Masa tu saya balik Mesir tahun 2004, 2005 saya start terlibat. Cumanya saya ni ada satu sikap sikit lah. Saya kalau tak saya ni suka fikir. Kenapa macam ni? Ada soalan kenapa tu selalu bermain dalam fikiran saya lah. Dan saya tengok benda tu pun dah berlaku pada anak-anak saya. Last sekali dia pun tanya, "Bapak kenapa macam ni?" Alamak, aku pula jadi susah kan. Tapi sebab mungkin sebab tradisi pengajian saya ni agak kritikal. Maka kita berfikir secara kritikal. Kita bukan nak terima bulat-bulat dia apa orang cakap kan. Saya rasa macam tu lah bagus sebenarnya kot. Yalah. Jadi bila saya berfikir macam tu, masa era tahun 2008, segi sejarahnya 2008, kita ingat balik ada satu tajuk yang dibincang dalam PAS pada masa tu adalah UG, Unity Government. Yes. Jadi yang start. Jadi di situ kita timbul banyak polemik dalam parti dan kita agak kritikal. Kenapa? Tok Gua jadi cakap ni. Yalah, Tok Gua jadi cakap pun kenapa dah kena tahu ni kan. Apa masalahnya? Sampai dia terpaksa cakap benda macam ni, itu soalan-soalan. Tapi benda tu tidak dijawab dengan baik, tetapi kita diserang. Peribadi saya diserang. Saya ni dituduh sebagai munafik haraki. Dituduh macam tu kan. Dah kena, memang kena tuduh ni biasa dah. Kan bukan hari ni, lama dah kena tu. Dah masak dah kena tuduh kan. Liberal tu kira kecil lagi lah. Munafik haraki tu lagi besar lagi. Sebab kata kafir pun ada kan. Jadi masalah besar ulama-ulama PAS bila kita bangkit persoalan-persoalan macam ni, mereka tak memberi jawapan, tapi mereka hanya memberi tuduhan dan fitnah kepada kita. Jadi kita agak tak boleh terima lah. Masa tu ada tak dia orang panggil ustaz untuk dia orang nak cuba explain? Tak ada. Langsung tak ada. Cuba serangan memang tu serang kan. Jadi kita tak apalah, kita pun jenis
Yalah, dah aku kritikal, kau kena terima hakikat lah. Kau akan berhadapan lah situasi macam ni sebab kau kritikal kan. Betul. Jadi bila sampai tahun 2015 kita ingat balik tertubuhnya Parti Amanah tu kan. Sebelum tu kan mereka pimpinan-pimpinan tertinggi tertentu kan dah jatuh daripada jawatan dan ramai ni mereka tu lah kawan-kawan baik saya. Saudara Ayubnya, Abang Mat Sabunya dengan banyaklah pimpinan Amanah tu, Dr. Zul apa tu semua kawan baik. Kita selalu bersembang, selalu lepak, selalu beruslah lah. Panggil kawan. Jadi kadang-kadang yang kawan-kawan macam ni yang kadang-kadang dia boleh jadi fikir macam tu pun bermula daripada soalan-soalan kita juga. Macam tu Abang Mat Sabu tu baik dengan saya. Saya kata, kenapa tu jadi buat macam ni? Abang Mat fikir, dia pun cuba jawapan dan jawapan dia menggambarkan tak setuju dengan tu jadi. Itu kata orang pun naratif, apa dia panggil, kalau istilah akademik, dia satu benda yang bergerak tau. Dia bukan, ada istilah aku tak ingat istilah kan? Tapi itulah menyebabkan pergerakan pemikiran itu. Jadi bila sampai satu ketikanya kita rasa tak boleh terima dah cara PAS ni. Dan sebenarnya masa saya PAS memang dah ada orang jumpa saya, ajak saya masuk Parti Keadilan, tapi saya tolak. Alasan saya pada masa tu, saya ni sayang Tun Guni Aziz. Saya ni jujur cakap lah, saya ni dari segi tokoh politik yang paling saya hormat ni Tun Guni Aziz lah. Kan? Itu nombor satu saya hormat. Kan? Apatah lagi saya pernah bekerja dengan dia, dan saya tahu dengan dia, saya kenal dia, rapat dengan dia dan kagumi dia. Jadi masa Allahyarham Tun Guni Aziz hidup tu, Pak Khalid, kalau tahu dalam keadilan dulu ada Khalid Jaafar. Pak Khalid orang panggil. Pak Khalid jumpa, dia kata masuk keadilan lah. Datuk Seri suruh Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim ajak. Saya kata tak kot. Tolak tu sebab tu Nazim mesti hidup. Tapi lepas dia meninggal, tak ada sebab lah saya nak kekal dalam Parti PAS ni. Bila dia meninggal pula tu, lepas tu terus nampak polemik kan. Kan. Masa tu tak ada sebab saya nak kekal dalam PAS, maka saya keluar lah. Saya masuk Parti Keadilan. Kenapa bukan Parti Amanah? Saya masuk Keadilan lebih awal sebelum Parti Amanah ditubuhkan. Faham. Tapi yelah, orang kata apa, yelah, Ustaz orang parti orang Parti Keadilan. Jadi Parti Keadilan ni kita tahu dia tak adalah orang kata bawa imej agama. Tapi mungkin Ustaz ada tak orang kata terfikir untuk jadi orang kata orang depan sebagai yelah membawa pimpinan? Tak ada. Saya ni satu saya dalam PAS saya masa saya macam ni lah. Masa saya nak pergi belajar di Pakistan, saya pergi jumpa dengan Allahyarham Tok Guru Haji Abdullah Pondok Lubuk Tapah. Minta izin dengan dia nak sambung belajar dekat Pakistan. Dia kata pergilah. Cuma aku persesor, kata dia. Persesor satulah. Aku nak persesor kamu. Balik kena buat hakmu mengaji. Balik kena buat apa yang kamu mengaji. Fahamnya disuruh kita mengajar. Jadi kita duduk dalam PAS dulu ni kita mengajar. Jadi kita masuk keadilan ni antara niat kita nak mengajar. Bagi saya boleh mengajar pun saya dah okey dah. Nak pergi jawatan tak payahlah buat pening kepala semua tu kan. Saya nak mengajar. Sebab saya rasa kita dah dapat ilmu, kita kena khidmat dengan umat tu je. Cuma saya nampak yelah susah, yelah macam saya cakap awal lah. Masalah besar kita dekat Malaysia ni, bila sebut Islam mesti ada bayang-bayang politik. Jadi saya pula bermula dengan Malaysia ni dengan masuk parti politik. Jadi saya ni tak boleh lari daripada tajuk parti politik, last sekali masuk Parti Keadilan. Kan? Mungkin orang kata macam tu ahli faham politik lah. Tapi susahlah bermula kita daripada politik. Tu isu dia kan. Dah masuk Parti Keadilan pun orang suruh kita buat kerja, kita buat kerja lah sekadar yang kita mampu tu. Macam tu lah. Faham. Okey. Alright, tu menarik topik hari ni Ustaz. Tapi kita fikir segmen ni kita nak buat seminggu sekali tau. Ustaz bersedia ke macam tu? Boleh, tak ada apa. Alhamdulillah kita orang kata apa, kawan-kawan kita di Wana ni pun sangat-sangat berbesar hati lah. Ustaz sanggup lah. Kita ni macam kecil-kecil anak je Ustaz. Ustaz ni orang kata followers ni tak ada lah, biasa je. Tinggi Ustaz. Tinggi daripada kita orang ni lah. Kita orang campur host-host yang live sebelum ni, tak sampai berapa persen Ustaz punya follower. Tapi katalah next week Ustaz datang insyaAllah. Ustaz fikir nak bawa tajuk apa pula tu
maksudnya? Nanti kita boleh bincang, kita discuss apa tajuk yang sesuai. Bahkan mungkin kita boleh buka dekat kita punya Facebook, tanya pada kawan-kawan, agak-agak minggu ni apa yang best kita nak bincang. Ya, betul ke? Lepas tu dia orang bagi cadangan lah. Sebelum dulu selalunya banyaklah cadangan 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita pilih mana yang agak relevan untuk kita bincang. Kita bawa naratif agama lah. Apa kupasan pada Quran, apa kupasan hadis, apa kata ulama muktabar dalam hal sebeginilah. Macam tu. Jadi kita pun bermula secara agak orang kata apa, orang kata main langgar je dulu ni. Episod pertama ni main langgar je dulu. Sebab kita tak ada preparation yang betul-betul lah. Terpanggil lah kan. Tapi lepas ni kita boleh bincang lebih lanjut. Macam mana kita nak buat lagi orang kata lagi cantik lah program kita. Lepas ni pun kita harap kawan-kawan yang penonton boleh hantarkan soalan mungkin. Kita boleh ambil soalan mungkin daripada email yuanatv@gmail.com ataupun melalui komen di social media. Kalau ada soalan apa-apa kita terus tanya Ustaz. Live tu kita boleh terus, Ustaz boleh jawab terus boleh. InsyaAllah boleh kan? Okey, so kita dah sampai ke penghujung rancangan Ustaz Ya, insyaAllah. Yalah dah pukul berapa ni kan? Kita nak bersedia nak balik rumah, nak buka puasa semua. Jadi untuk kawan-kawan Yuana TV boleh follow kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, dan boleh email kami yuanatv@gmail.com. Hari Jumaat Ustaz Wanji insya-Allah akan bersama kita lagi. Kita akan fikir banyak lagi segmen menarik, bukan segmen agama saja, mungkin ada segmen-segmen lain selepas ini. Dan insya-Allah teruskan bersama kami di Yuana TV. Saya Najib Bakar, Ustaz Wanji, kami mohon diri dulu. Jumpa lagi hari Isnin insya-Allah bersama live kami bertiga bersama Hanani dan Fatin dan Melina. Hari Isnin nanti Ustaz Wanji akan datang balik hari Jumaat next week. Itulah cerita dia Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.